Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Ustazah Azizun binti Saleh selaku pensyarah CTU 554 bagi kelas AP2302B. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk mengenai dengan isu penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli Kumpulan 7 iaitu Nadirul Hakim bin Muhammad Halmin, Fatin Dina Kristina binti Muhammad Razi, Nur Farah Wahidah binti Mustafa dan saya, Nurul Syuhadah binti Husaini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Wahidah binti Mustafa akan menerangkan pendahuluan tentang isu penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Di sini saya akan terangkan tentang 4 perkara. Pertama, menurut etika dari segi pandangan Islam. Etika dapat dirujuk sebagai nilai-nilai baik yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendapat satu ganjaran. Contohnya, Ali nampak seorang orang tua dekat tepi jalan. So, dia tolong orang tua tu. So, dia akan mendapat nilai yang baik dan juga satu ganjaran pahala. Seterusnya, definisi peradaban masyarakat majmuk dari segi sejarah. Penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk dipengaruhi melalui sejarah sosial dunia, iaitu daripada India, China, Timur Tengah dan globalisasi. Seterusnya, definisi etika menurut pandangan barat. Tadi daripada pandangan Islam, ini daripada pandangan barat. Etika daripada segi pandangan barat pula, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang, individu atau sekumpulan manusia. Pandangan barat dia menekankan etika sebagai satu pegangan dalam hidup mereka. Dan akhir sekali, definisi peradaban masyarakat majmuk dari segi sosial. Kesepaduan sosial ialah suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kajian literatur. Kajian literatur mempunyai 2 bahagian, iaitu definisi etika menurut pandangan Islam dan Barat serta definisi peradaban masyarakat majmuk dari segi sejarah dan sosial. Definisi etika menurut peradaban Islam pula ialah akhlak. Berdasarkan Dr. Hamzah Yaakob, etika dapat dirujuk sebagai nilai-nilai baik yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendapat ganjaran pahala. Etika ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya serta merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, definisi etika menurut peradaban Barat pula ialah, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, definisi etika dari segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Seterusnya, penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia telah dipengaruhi melalui sejarah sosial dunia. Antaranya ialah sejarah di alam Melayu, iaitu peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia seperti India, China, Timur Tengah, peradaban Barat serta peradaban globalisasi. Walau bagaimanapun, peradaban beridentitikan Malaysia pula berkait dengan kemerdekaan, pembinaan negara dan bangsa. Di samping itu, pembentukan peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah, ia telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu.
Setelah itu, ia disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rancang. Seterusnya, Syamsul Amri menjelaskan kesepaduan sosial ialah suatu keadaan aman, stabil dan makmur, sejahtera yang wujud dalam sebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik kerana wujudnya kesepakatan sosial yang kuat yang terbina sejak sekian lama berdasarkan interaktif aktif dan pertukaran hubungan positif dan wujudnya usaha positif ke arah penglibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. Kesepaduan sosial tidak bergantung kepada persamaan sosial. Homogeniti nilai, pendapat atau menghendaki setiap orang berkongsi persamaan kepercayaan dan gaya hidup. Kesepaduan sosial ini melibatkan norma-norma sosial yang melibatkan perlakuan dan tata susila tertentu dalam masyarakat seperti kesantunan, bertingkah laku dan ramah mesra dalam hubungan seharian antara pihak berbeza agama dan etnik. Masyarakat dapat dikatakan mewujudkan kesepaduan sosial sekiranya mampu mengenepikan ketidaksamarataan, keterpinggiran etnik, kelas sosial, kewarganegaraan atau sebarang perbezaan dan dapat mengurangkan jurang atau kesenjangan sosial, konflik dan ketidakpercayaan. Ahli masyarakat juga aktif melibatkan diri untuk saling bekerjasama mencapai matlamat yang sama dan bersetuju meningkatkan keadaan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat, iaitu tiga elemen yang berkaitan dengan kesepaduan sosial ialah keterangkuman sosial, sumber bahan atau dana sosial yang dikongsi bersama dan keupayaan meningkatkan kelas sosial. Seterusnya merupakan faktor isu penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Setiap negara pasti akan melalui fasa-fasa yang sukar dan menghadapi masalah berkaitan dengan masyarakat majmuk, kerana bukan mudah untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama daripada pelbagai jenis masyarakat. Lebih-lebih lagi dengan masyarakat yang berbilang bangsa, budaya dan agama ini. Dengan itu, terdapat beberapa isu dihadapi oleh negara berkaitan dengan pembentukan masyarakat. Yang pertama merupakan masyarakat yang tidak memahami dan menerima adat resam kaum lain. Segelintir masyarakat yang memperlekehkan adat resam agama lain dengan mencaci di laman sosial. Kini kita hidup di zaman teknologi di mana masyarakat boleh mengakses semua perkara dengan hujung jari sahaja. Masalah ini juga merupakan satu cabaran yang susah untuk kita perbaiki. Segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri dengan membuat naik di laman sosial dengan memperlekehkan dan mencaci adat resam agama lain. Masalah ini membawa kesan yang besar daripada perkara sekecil akan menjadi satu masalah yang besar, di mana pula berlakunya pertelingkahan di laman sosial. Perkara ini perlu dibendung kerana akan merosakkan imej Malaysia. Hal ini menyebabkan memberi pandangan buruk dari orang luar kerana pertelingkahan masyarakat di Malaysia. Malaysia juga terkenal dengan masyarakat majmuk. Mahukah kita dengan masalah ini sahaja imej Malaysia terjejas? Isu yang kedua merupakan isu agama. Perbezaan agama juga menjadi cabaran untuk mewujudkan masyarakat majmuk. Ada segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri yang hanya mahu hidup di dalam kalangan yang mengamalkan agama mereka sahaja. Isu ini perlu dipandang serius. Sebagai contoh, kita dapat lihat banyak di laman sosial apabila kaum Cina atau India yang tidak suka lawangan azan dilaungkan pada waktu subuh kerana mengganggu mereka walaupun masjid jauh dari rumah mereka, tapi masih tidak menyukainya. Selain itu, kaum Melayu juga sering memperlekehkan agama lain. Hal ini juga merupakan sifat yang buruk bagi setiap kaum. Contohnya, ajaran agama Hindu melarang mereka untuk memakan daging lembu kerana lembu merupakan haiwan suci bagi agama mereka. Tetapi kaum Melayu juga sering bergurau dengan memberi daging lembu kepada kaum Hindu. Ini merupakan sesuatu yang hina bagi sisi agama Hindu walaupun hanya gurauan. Yang ketiga merupakan isu politik. Perkauman antara etnik ini boleh dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik, contohnya UMNO, MCA dan MIC, akhbar dan rancangan televisyen berlainan bahasa mengikut etnik masing-masing.
Politik mengikut kaum ini lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Punca yang menyebabkan berlakunya isu perkauman dalam politik antara sebab utama adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengagihan kuasa. Jika kita lihat keadaan di Malaysia, ekonomi kebanyakan dipegang oleh orang Cina, manakala politik banyak didominasikan oleh orang Melayu. Hal ini disebabkan pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan pendapatan mengikut kaum masing-masing. Sebagai contoh, orang Cina bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar, manakala orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan melakukan aktiviti pertanian, dan orang India pula ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina mempunyai modal yang banyak serta berpengalaman dalam perniagaan, mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia sehingga sekarang. Pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan kesan negatif dasar-dasar yang terbentuk semenjak zaman penjajahan. Seterusnya ialah cabaran untuk mengekalkan penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Cabaran yang pertama ialah cabaran tuntutan hak sama rata. Apabila membincangkan soal dasar tuntutan hak sama rata, terdapat golongan yang tidak bersetuju dasar ini diteruskan dengan alasan pelaksanaan dasar itu pada ketika ini haruslah secara sama rata dari segi hak dan kepentingan semua kaum. Keterbukaan segelintir masyarakat masa kini mendorong mereka bersuara membantah pelaksanaan dasar afirmatif kerana dikatakan bersifat mendiskriminasi kaum selain Bumiputera. Cabaran yang kedua ialah cabaran polarisasi kaum dan agama. Masyarakat Melayu, Cina dan India kebiasaannya dibesarkan dalam persekitaran yang spesifik berdasarkan sosio-budaya keetnikan masing-masing. Perbezaan bahasa, amalan agama dan budaya kaum seakan sudah tidak kelihatan identiti bangsa Malaysia atau nation state-based community seperti mana yang telah disebutkan. Permasalahan ini berlaku disebabkan pemisahan fizikal tempat tinggal akibat faktor penjajahan, perbezaan aliran sekolah dan pengasingan diri mengikut kaum masing-masing disebabkan sifat perkauman yang masih menebal. Cabaran yang ketiga ialah pengalaman harian dan jalinan interaksi sosial. Hubungan baik yang terjalin antara individu atau kelompok yang berbeza latar belakang budaya, agama dan bahasa biasanya berlaku tanpa paksaan. Pengalaman harian yang terhasil daripada hubungan tersebut pula berlaku dalam pelbagai suasana dan ruang lingkup yang luas. Hubungan etnik yang harmoni berlaku dalam kehidupan seharian dalam masyarakat, komuniti dan juga di tempat kerja. Hubungan yang baik bukan sahaja di tempat kerja, malah melibatkan aktiviti di luar tempat kerja seperti makan bersama, ziarah menziarahi rakan yang ditimpa musibah dan meraihkan perayaan pelbagai etnik. Langkah yang pertama, ibu bapa menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Ibu bapa adalah insan yang paling dekat dengan anak-anak, terutamanya di rumah. Dan ibu bapa mestilah akan menjadi contoh teladan yang akan anak-anak ikut. Jadinya, ibu bapa perlu memberi nilai positif pada anak-anak. Contohnya, tolong-menolong antara satu sama lain. Yang kedua, ibu bapa menekankan sikap bersatu padu, tolong-menolong antara satu sama lain. Apabila ada kesusahan, sama-sama bantu. Jadinya antara anak-anak tu jadi hubungan mereka menjadi baik. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh memberi pelukan dan pujian apabila anak-anak melakukan satu benda yang baik. Jadinya anak-anak akan lebih
terdorong untuk melakukan perkara yang positif. Langkah yang kedua adalah mempergiatkan aktiviti sukarelawan. Dengan adanya aktiviti seperti gotong royong, masyarakat akan lebih bersatu padu dan dan wujudnya sikap bekerjasama dalam diri mereka dengan cara memberi idea, memberi sokongan. Ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih bersatu padu. Dengan adanya aktiviti gotong royong, masyarakat lebih dapat mengenali antara satu sama lain dan juga dapat memberi mereka nilai bersatu padu kerana mereka mengenali antara satu sama lain. Jadinya bukan sahaja gotong royong sahaja yang dapat memberi dapat mewujudkan nilai bersatu padu. Ada banyak aktiviti yang dapat dilakukan. Jadinya dengan mewujudkan aktiviti sukarelawan ni, masyarakat dapat membentuk satu nilai perpaduan dalam diri mereka sendiri. Langkah seterusnya adalah menamatkan kewujudan sekolah vernacular. Seperti kita tahu, di Malaysia kita ada 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis Tamil dan sekolah jenis Cina. Jadinya di setiap sekolah mestilah menggunakan bahasa yang berbeza. Contohnya di sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu. Tapi berbeza di dua sekolah ini, sekolah Tamil, mereka menggunakan bahasa Tamil. Dan di sekolah jenis Cina, mereka menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa penghantar di sekolah. Jadinya agak sukar untuk membentuk satu perpaduan apabila banyak bahasa yang digunakan. Ia agak sukar untuk difahami antara satu sama lain. Dengan komunikasi, masyarakat dapat mencapai satu perpaduan dan kesepaduan. Jadinya dengan menggunakan satu bahasa, masyarakat dapat bersatu padu antara satu sama lain. Contohnya di Indonesia, walaupun mereka ada bahasa Cina, tapi bahasa Cina itu bertutur dalam bahasa Indonesia. Jadinya bahasa juga dapat memberi impak dalam perpaduan di Malaysia. Rumusan dan kesimpulan kajian. Kursus ini mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Pengisian kursus ini memfokuskan kepada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Pelajar akan didedahkan dengan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya dari era prakolonial sehingga pasca kolonial. Kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Peradaban acuan Malaysia perlu dikupas serta diperdebatkan dalam aktiviti akademik berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Sekian, terima kasih.